Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Sihat? Dah makan belum? Okay, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Jadi, terima kasih kerana dah menyertai pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan yang bahagia, selamat, gembira, sihat, sukaria, serta senyum riang. Dan apa yang penting adalah kita sentiasa menempatkan diri kita dalam kesyukuran yang tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita yang lepas, tapi sebelum tu cikgu nak recall balik apa yang kita dah belajar dengan pengajaran yang lepas. Okey, kita ingat balik yang minggu lepas kita belajar apa? Pasal bahan kering dan bahan basah. Okey, betul tak? Jadi kita dah belajar tentang bahan kering dan bahan basah. Yang lepas tu kita dah belajar pasal tu. Jadi hari ni, sebelum tu, tengok kat belakang cikgu ni. Cikgu kat mana sekarang? Ini adalah namanya kitchen. Dapur hotel profesional. Tengok ni, chef tengah masak ni. Kan? Ni dia. Jadi kat sini, ini kita nak, sebab hari ni kita nak belajar apa yang berkaitan dengan inilah. Kita nak belajar. Okay? Jadi kita recall balik apa yang kita dah belajar daripada yang lepas ya. Kita ingat balik apa ya. Minggu lepas kita belajar apa. Jadi kita tengok balik. Okay, sekejap saya present. Okay. Okey, ni dia. Okey, kita ingat balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Kita ingat balik. Okey. Okey, sekarang kita tengok satu per satu. Okey, telur ni bahan kering ke bahan basah? Okey, boleh. Bahan kering pun boleh. Ingat balik. Tomato kita bahan basah. Okey, tak apa kita buat basah dulu. Garam halus. Bahan kering. Okey. Okey, kalau minyak bahan kering. Sayur bahan basah. Okey. Kalau tembikai bahan basah ke bawang kering? Okey, bawang kering. Okey, tak apa. Kita buat je dulu. Kita tengok nanti. Ni rasanya spaghetti. Mi. Bahan kering. Okey, tak apa. Ni, serbuk-serbuk ni semua bahan kering. Daging, bahan basah. Okey. Dan sotong, bahan basah. Okey, kita tengok dulu macam mana. Check my answer. Okay. Oh, ni semua betul. Apa yang ni? Oh, tembikai. Tembikai bahan basah. Okey, tembikai ni bahan basah ya. Sebab dalam peti ais. Saya tengok ni 9/10. Okey, tak apa, nanti cikgu akan bagi link. Cikgu nak awak buat juga ya. Cikgu awak buat, nanti awak screenshot awak bagi dekat saya. Okey? Okey, ni dia. Ni cerita dia. Okey, ingat balik macam mana bahan kering tu, apa itu bahan basah. Bahan kering adalah bahan yang perlu disimpan dekat rak ke, dekat luar ke, bahan berbungkus, berbotol, apa lagi, bahan berpaket, itu semua bahan kering. Kalau bahan basah macam mana? Bahan tu perlu disimpan di dalam peti ais. Okey, betul. Okey, jadi hari ni kita nak go on tentang pengajaran kita iaitu apa? Tengok dulu. Itu cara menyimpan bahan kering dan bahan basah. Okey. Kita akan belajar. Kita tengok dulu videonya, okey?
sikit. Hari ini kita akan belajar cara untuk menyimpan bahan kering dan bahan basah yang betul. Dan ni, mengapakah bahan masakan perlu disimpan di tempat yang sesuai? Okey, kita tengok dulu video. Sekarang kita tengok satu persatu. Kita tengok macam mana satu persatu. Okey. Ini adalah Ini adalah cara menyimpan bahan kering. Okey, cara menyimpan bahan kering. Kita tengok satu-satu dia apa? Iaitu bahan kering perlu dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Contohnya lah, awak simpan gula ni semua kan, kalau awak nak guna gula kan awak kena potong macam ini. Jadi nanti awak dah tuang dekat cawan, nanti takkan awak nak biarkan terbuka, nanti semut datang, semut boleh masuk. Jadi dah tak elok lah kan awak punya gula ni. Jadi alangkah baik lepas awak gunakan, awak masukkan ni ke dalam bekas. Masukkan di dalam bekas, tuang dan tutup, simpanlah dia. Okey. Kalau yang kedua, kita tengok tutup dengan kemas. Betul tak tadi saya cakap tutup? Takkan awak nak buka sama je lah kan. Mesti awak tutup supaya barang-barang yang haiwan-haiwan ke, tikus ke tak masuk, ulat ke, tikus ke, semut ke. Jadi semuanya akan berada dalam keadaan yang baik. Dan yang ketiga ialah simpan di tempat yang sesuai. Takkan awak nak biarkan dekat lantai je kan? Tak mungkin kan? Jadi setiap awak tengok, awak pergi dapur awak sekarang, awak tengok macam mana awak susun barang-barang kering macam mana. Yang awak ambil gambar minggu lepas kan? Awak ambil gambar kat saya, awak tunjukkan kat saya barang-barang kat dapur awak tu. Awak tengok macam mana mak awak susun sos dekat mana, mak awak susun biskut dekat mana, mak awak susun tepung gula tu dekat mana, beras dekat mana. Mesti dia tutup dalam bekas dengan baik kan, supaya terhindar daripada haiwan-haiwan ataupun hal yang boleh merosakkan. Okay. Jadi kalau misal kata ada rak, simpanlah dekat rak. Kalau tak ada rak kan boleh simpan dalam bekas, letak di tempat yang tinggi, atas meja ke kan. Sekurang-kurangnya tak adalah terbiar aja dekat lantai macam gitu. Faham? Okey, jadi kita tengok dekat ini adalah cara menyimpan bahan basah. Okey, kita tengok cara menyimpan bahan basah. Bahan basah perlu dimasukkan dalam bekas. Okey lah, iyalah. Takkan awak nak letak ayam tu sebiji kat situ, nanti kotor lah awak punya peti ais yang kat sebelah atas dekat air batu tu. Nanti ayam bercampur dengan ikan, campur dengan daging, campur dengan air batu kan, tak nice, tak cantik. Jadi kalau masukkan dalam bekas, terus susunlah, ini bekas ayam, ini bekas
daging, ini bekas ikan. Jadi ianya tersusun. Okey. Yang kedua ialah tutup dengan kemas. Boleh kalau misal kata awak macam sayur-sayur, awak letak kat bawah. Takkan awak nak biar terbuka macam itu. Kalau awak letak dalam bekas, jadi sayur awak tutup, jadi awak letak dalam peti air, jadi sayur awak tu boleh tahan lebih lama. Okey, simpan dalam peti sejuk. Iyalah, namanya bahan basah. Kalau awak bahan basah tu awak letak kat luar, busuklah dia kan. Macam contoh ayam awak biar letak kat luar, ikan ayam awak biar kat luar, nanti hanyir, busuk, jadi tak elok untuk digoreng, dimakan, dah tak elok. Jadi kalau letak dalam peti ais akan awet, terjaga, dan kalau nak goreng makan pun sihat. Okey, boleh? Yeah, kita tengok tadi kita tengok contoh cara menyimpan Milo. Kat rumah mesti ada Milo kan? Tak apa kalau tak ada, kopi ada kan? Ya gitu, maksudnya dekat sini ada bekas. Jadi dia masukkan, sediakan bekas cantik ke bekas apa-apa dan masukkan Milo ke dalam bekas, mesti tutup supaya kedap udara. Okey, lepas tu susunlah, simpan cantik-cantik. Yang ni kopi, yang ni biskut, yang ni gula, ni koko, yang ni apa, biskut Oreo. Jadi kan cantik. Jadi kita nak tinggal buka je. Tengok kalau awak pergi dekat, awak pernah tak tengok bartender ni apa awak pergi restoran, awak tengok macam mana dia orang susun Horlicks, susun susu, pergi mamak, mesti awak akan nampak Milo satu tempat, susu satu tempat, teh satu tempat, gula satu tempat, Horlicks satu tempat. Sebab apa? Sebab mereka senang nak orang ada Milo, nak buat, terus buat shot Milo. Apa Horlicks, buat Horlicks. Cuba bayangkan kalau awak susun merata, mana Milo baru nak mencari Milo kan, dah lambat. Jadi kalau awak susun dengan baik, cepatlah awak nak buat Milo, dah tahu dah Milo kat mana. Kalau cikgu kat rumah cikgu label. Cik kat sini ni, cikgu label Milo. Jadi cikgu tinggal ambil je. Okey. Yang ni ialah cara menyimpan ikan. Kita tengok cara menyimpan ikan macam mana. Yang pertama, sediakan bekas plastik. Betul lah kan? Tadi macam cikgu ajar tadi, sediakan bekas plastik. Berarti awak akan letak macam gini, susun. Lepas tu tutup dengan rapat. Lepas tu masukkan dalam peti sejuk. Tengok, cantik tak susunan dia? Cantik. Jadi awak punya peti ais ni tersusun, lawa, banyak benda boleh masuk. Cuba kalau awak main letak je ayam kat situ, ikan kat situ, sayur kat situ, mana boleh. Ni peti air batu kat sini, kan tak cantik. Jadi itulah susunan yang perlu kita jaga. Okey, sekarang kita tengok. Sekarang saya ambil benda ni dari Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Bukan main-main tau. Jadi dia ada kongsikan. Tengok, menyimpan makanan di bahan peti sejuk. Ni menyimpan makanan di bahan, ni maksudnya bahan basah. Okey? Biasa kita lakukan untuk memastikan makanan selamat dimakan. Tahukah anda bahawa dengan mengamalkan kaedah penyimpanan makanan yang betul di dalam peti sejuk dapat membantu untuk meminimalkan makanan menjadi basi, tercemar dan rosak. Okey? Jadi kita tengok satu-satu ni. Ni jabatan apa ni? Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Jadi saya ambil ni daripada portal yang betul ni. Jadi ni dia buat poster iaitu tips penyimpanan makanan dalam peti sejuk. Nanti cikgu kongsi link, awak boleh baca dekat situ. Okey? Tengok. Yang pertama, jangan simpan daging, ikan dan ayam di dalam ruang pendingin lebih daripada 3 hari. Jadi misal katakan ada orang simpan ikan boleh sampai 6 bulan. Boleh sampai setahun. Itu namanya tak sihat. Jadi walaupun dia disimpan dalam peti sejuk, tapi basi tetap basi. Kalau awak letak ayam dekat luar, paling nanti jangka hayatnya mungkin sehari. Tapi kalau awak letak dekat dalam peti ais, bolehlah 3 hari. Macam itu. Faham?
Okey, yang kedua adalah jangan simpan makanan yang telah dimasak lebih dari 3 hari dalam peti sejuk. Contoh, awak hari ni masak apa? Rendang. Awak masak rendang, lepas tu tak habis. Awak letak dalam peti sejuk. Dah seminggu. Awak makan lagi. Mesti bau, rasa dia merasa tak sedap. Lepas tu macam kelat-kelat. Sebab apa? Sebab dia dah tak elok. Walaupun simpan dalam peti ais, tapi dalam jangka masa yang lama tetap akan jadi tak elok. Jadi seeloknya tak perlu simpan dalam lama-lama. Jadi kalau malam ni awak simpan, esok pagi awak makanlah. Macam itu. Okey? Yang ketiga kita tengok. Simpan makanan masak di bahagian atas dan makanan mentah di bahagian bawah bagi mengelakkan pencemaran. Bagi mengelakkan pencemaran. Jadi dekat sini maksudnya apa? Kalau ayam ayam awak tak boleh letak dekat bawah. Kalau kat bawah tu awak boleh letak apa? Tomato ke, sayur, susu. Itu semua letak dekat bawah. Tapi kalau kat bahagian atas dulu barang-barang yang akan jadi beku. Contoh air batu. Yang kedua ikan. Pasal apa lagi? Daging. Itu dekat bahagian-bahagian yang perlukan air batu tu semua dekat bahagian atas. Janganlah awak campur-campurkan. Tomato letak kat atas. Jadi beku lah dia. Kan? Nanti makan sejuk. Beku lidah awak. Macam itulah. Jadi kena sesuaikan. Mana yang kena letak atas, mana yang kena letak bawah. Okey? Yang keempat, makanan panas hendaklah disejukkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam peti sejuk. Maksudnya apa? Contoh makanan panas. Contohnya tadi awak masak rendang. Takkanlah tengah panas-panas tu awak dah masak rendang, panas-panas ni, tengah panas-panas awak terus masukkan dalam peti sejuk awak. Tak boleh lah. Kan? Nanti rosaklah peti sejuk awak. Jadi, nanti jangankan peti sejuk awak rosak, awak punya makanan pun nanti akan cepat rosak. Jadi, biarkan makanan tu dekat luar. Makanan tu dekat luar, dia dah tak panas, dah sejuk, barulah awak pindahkan masuk ke dalam peti sejuk. Okey? Nombor 5, jangan simpan makanan terlalu padat dalam peti sejuk. Maksudnya apa? Kalau awak dah tengok dekat atas tu dah ada susunan ayam, tengok macam yang sebelah tadi. Mana tadi? Ni. Kalau kita dekat sini, awak dah simpan penuh macam ni. Kat tengah-tengah ni awak masuk aiskrim. Lepas tu kat sini awak masuk hotdog. Kat sini awak masuk nugget. Kat sini awak masuk ni. Jadi macam mana? Jadi akan terabur. Okey? Jadi jangan kena susun dia baik-baik. Okey? Yang kelima dah. 6. Simpan daging ayam dan ikan dalam bekas tertutup atau beg plastik yang kedap udara. Tadilah kan. Letak dah tengok ni. Simpan dalam tempat plastik, bekas plastik. Jadi ianya akan sentiasa terjagalah dengan baik. Okey, tadi tengok baca balik yang pertama apa? Okey, betul. Okey, yang ni, yang nombor 2. Okey, yang ketiga. Okey, yang keempat. Okey, yang kelima. Okey, yang keenam. Okey. Ini adalah apa yang awak baca ini adalah untuk tips penyimpanan makanan dalam peti sejuk, iaitu bahan basah. Okey, sekarang kita tengok ke bahan kering. Ni bahan kering. Tengok kat sini. Kan? Ni adalah cikgu ambil daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Ni memang cikgu ambil dari portal yang betul. Jadi awak boleh tengok dia. Jadi panduan asas penyimpanan makanan simpanan kering. Contoh maksudnya bahan-bahan kering. Jadi kita tengok satu-satu.
Kalau tak nampak kat sini, kita boleh baca kat sini, okey? Okay, yang pertama adalah simpan makanan bijirin seperti beras, kacang dan tepung dalam bekas kedap udara di tempat sejuk dan kering. Contoh tempat sejuk ni bukan peti ais tau. Contoh tempat sejuk ni contohnya ni juga sebab dan kering. Kalau peti ais dia tempat sejuk dan basah. Ni tempat sejuk dan kering. Contohnya dekat sebelah tingkap boleh, ataupun dekat rak. Rak kan tak panas sangat, tak terdedah dengan matahari, tak terdedah dengan api gas. Jadi dia tempat yang sejuk juga. Okey. Kering. Yang penting kering. Ini beras, kacang dan tepung. Okey. Yang kedua, jangan simpan makanan di atas lantai dan gunakan pengalas bersesuaian. Ini ialah contohlah. Awak letak apa ya? Saya nak bagi contoh. Awak letak kacang. Awak letak je kat atas lantai. Bersepah lah dia nanti kan. Jadi, lifestyle daripada bersepah, nanti kok ada tikus ke, ada yang kotor-kotor ulat ke masuk ke dalam bekas bekas kacang tu. Jadi dah tak sihat, dah tak bersih kan. Jadi bahaya untuk kita konsumsi sebagai makanan kita. Okey. Yang ketiga adalah simpan makanan berasingan daripada racun dan bahan kimia. Pasti kena penting. Sebab apa kan? Contoh awak letak sos apa semua dekat sebelah sabun basuh baju. Mana boleh. Jadi nanti manalah tahu, na'udzubillah, adik awak tiba-tiba datang nak ambil sos, sekali tiba-tiba dia tengok dia tak tahu mana sos ke mana apa, dia ambil je. Rupa-rupanya itu bukan sos, itu sabun basuh baju kan. Bahaya. Contoh, lagi satu, jangan letak botol. Contoh kita letak racun, kita letak dalam botol air mineral, letak dalam peti ais ke, letak dekat luar ke. Adik-adik kita mana tahu tu air tu bahan beracun. Asid mana dia tahu. Dia tahu nak botol air mineral. Tengok asid tu pun warna putih macam air mineral. Jadi minum bahaya, betul tak? Jadi kena asingkan. Mana bahan masakan yang untuk masak, letak dekat tempat rak untuk memasak. Mana bahan-bahan yang perlu untuk basuh baju ke, asid ke, letak jauh-jauh, letak di dalam stor. Okey? Boleh? Okay. Yang keempat, jangan gunakan bekas kimia untuk menyimpan makanan. Yelah, maksudnya macam tadi lah. Tapi yang ni lain pula. Kalau tadi bahan kimia tu awak letak dalam botol mineral. Yang ni terbalik. Air mineral tu awak letak di dalam botol apa yang saya letak? Tina tahu tina? Botol tina. Kan dia macam air dalam botol kaca kan. Air Sprite tu kan. Jadi letak air mineral kat situ. Bahaya tak? Bahaya. Jangan. Jadi kat situ kan dengan kimia-kimia kan ada bahan-bahan molekul-molekul bahan yang berbahaya kan, bekas-bekas. Walaupun kita dah basuh bersih, tapi tetap akan meninggalkan sedikit lah, at least kesan-kesan dia. Jadi kalau awak campur air masak, awak minum, kan benda tu akan membahayakan di dalam badan kita. Okey? Yang kelima, makanan adalah disimpan jauh dari dinding dan paip. Pastinya lah. Contoh awak letak gula, letak dekat sebelah paip. Nanti lepas ni kalau awak buka paip kuat-kuat, kena kat gula kan dah tak elok. Cepat tak? Elok. Okey, jadi sekarang cikgu nak awak cuba salin dulu. Salin dulu yang ni. Okey. Salin dulu yang ni. Okey? Cikgu tinggal kejap. Kejap je kan? Okey? Salin yang ni dulu. Okey, awak dah salin. Okey, tak apa, kita tunggu kejap. Salin yang ni je, tak payah lukis. Salin je dulu. Ni tulis cantik-cantik cara menyimpan bahan kering. Tulis je.
kita tengok yang sebelah pula. Salin yang ni pula. Cara menyimpan bahan basah. Salin. Bahan basah perlu dimasukkan ke dalam bekas, tutup dengan kemas dan simpan dalam sejuk. Okey, Chris. Boleh cikgu tunggu. Sebab lepas ni kita nak main game ni. Kita nak main game. Okey dah. Okey sekarang saya akan kita salin. Sikit lagi Okey. Okey tak apa. Okey sekarang kita akan salin. Dah salin tadi kan. Okey. Nanti siapa yang menulis nanti cikgu bagi WhatsApp kat cikgu, PM nanti cikgu ambil gambar, awak boleh salinlah kat situ. Okey. Okey sekarang kita pergi dekat permainan. Jom kita akan main sama-sama. Okey, kita tengok. Faham tak awak dengan cara menyimpan bahan kering dan bahan basah tadi? Faham tak konsep dia? Awak kena simpan dekat dalam peti ais, awak kena simpan dekat rak-rak yang betul. Mana satu bahan yang kena simpan dalam peti ais, mana satu bahan yang kena letak dekat luar. Okey, kita tengok sama-sama. Nanti cikgu akan sharekan link ni kat dalam grup WhatsApp. Nanti awak boleh buatlah benda ni. Nanti cikgu akan send 2. Satu live worksheet, satu awak yang ni, bahan basah ni. Okey, game ni. Nanti awak boleh send kat saya. Okey. Sekarang kita main apa ni? Cara menyimpan bahan kering dan bahan basah. Jom kita main sama-sama. Okey, antara bahan kering di bawah yang manakah tidak sesuai diletakkan dalam botol? Tidak. Tengok ni. Tidak. Mana? Gula. Yang pertama gula. Yang kedua latte hitam. Yang ketiga serbuk kunyit. Yang keempat bahan ikan kering. Mana satu? Yang tidak sesuai diletakkan di dalam botol. Apa? Bahan ikan kering. Betul? Confirm ke? Tengok ni. Boleh tak masukkan ikan kering dalam ni? Tak boleh kan? Jadi, jawapannya adalah ikan kering. Okey. Betul. Okey. Bolehlah di hitam pun boleh juga kan? Tapi tak apa. Kita tengok. Bahan kering hendaklah disimpan dalam bekas yang ni yang pertama adalah bekas kedap udara, yang kedua adalah bekas yang lembap. Lembap ni contohnya basah ke atau maksudnya lembap ni ya beruap-uap ke gitu. Mana satu? Ni bahan-bahan ni tengok dia pakai penutup ni. Mana satu? Bekas kedap udara. Okey, betul. Okey. Tengok, bahan basah yang perlu disimpan dalam peti sejuk ialah ayam, ikan bilis. Mana satu? Ini peti sejuk ni, bahan basah ni, mana satu? Okey, ayam. Okey, betul. Sekarang kita tengok. Okey, garis panjang-panjang adalah sesuai untuk meletakkan bahan basah seperti ayam, ikan dan udang. Mana satu? Bekas ke polistrin. Yang tadi dekat dalam video tu, bekas ke polistrin? Polistrin. Bekas. Okey. Betul. Yang kelima. Bahan-bahan masakan perlu disimpan dengan betul supaya cepat rosak atau tahan lama. Tahan lama. Okey. Oh, betul. Kita tengok balik. Kita tengok tunjuk jawapan.
Oi, betul semua. Okey, yang pertama adalah antara bahan kering di bawah yang manakah tidak sesuai dengan botol. Jawapannya ialah ikan kering. Okey, ikan kering takkanlah ikan kering tu kecil-kecil tu awak nak masukkan dalam apa ni botol kan, jadi dia tak sesuai. Yang kedua adalah bahan kering hendaklah disimpan dalam bekas yang kedap udara. Kita tengok kat sini gambar-gambar dia semua. Semut kan tutup dengan rapat. Okey, yang ketiga adalah bahan basah yang perlu disimpan dalam peti sejuk ialah ayam. Yalah, kena letak, selalunya ayam letak dekat sebelah atas ni. Okey. Yang nombor 4 adalah sesuai untuk meletakkan bahan basah seperti ayam, ikan dan udang. Jawapannya ialah bekas. Okey, betul. Jadi nombor 5 adalah bahan-bahan masakan perlu disimpan dengan betul supaya tahan lama. Okey, betul. Okey, jadi jawapan betul semua. Okey, nanti Cikgu nak awak share yang tadi tu. Nampak tak tulisan yang kecil tadi tu? Ni. Ni mana? Oh, tak boleh buka balik dah. Maksudnya ni awak dah buat. Nanti awak main game ni, buat betul-betul. Lepas tu awak screenshot yang ini bagi dekat saya. Okey, tak apa, saya share dulu game yang tadi. Yang ni awak dah buat ni semua kan? Awak dah buat ni semua, pasal awak screenshot benda ni, nampakkan skor dia yang ni. Okey? Hantar dekat dalam grup juga. Nanti saya nak tengok. Okey, saya hantar link ni ke dalam grup. Okey, saya hantar dulu, saya copy. Apa ni? Tak top up. Masakan. Saya dah hantar. Oh, dia tunggu dia keluar dulu. Okey. Lepas tu saya hantar lagi yang ni Saya hantar yang ni. Okey. Saya hantar. Okay. Nanti misal kata awak rasa dah nak buat apa? Dah siap, hantar dekat awak tunjuklah dekat dalam grup ni awak hantar je macam yang lepas-lepas tu awak hantar kan. Yang ni yang tadi pagi kan awak tadi pertandingan apa? Melukis dan mewarnai lari logo. Okay, dah siap belum yang ni? Okay, sekarang tak apa. Nanti dah siap, awak akan hantar pada saya. Okay? Hantar dalam grup pun tak apa. Nanti kita tengok betul ke tidak. Okay? Okay. Itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Tapi sebelum saya habiskan, kita ulang lagi. Saya tunjukkan lagi, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Jadi macam mana kita nak menyimpan bahan kering? Macam mana? Yang pertama adalah bahan kering perlu dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Tutup dengan kemas. Yang ketiga, simpan di tempat yang sesuai. Maksudnya dekat sini, letak kat dalam rak ke, kat mana ke. Yang penting, tempat tu sesuai untuk diletakkan barang masakan. Yang kedua adalah cara menyimpan bahan basah ialah yang pertama adalah bahan basah perlu dimasukkan dalam bekas. Okey. Yang kedua adalah tutup dengan kemas. Yang ketiga adalah simpan di dalam peti sejuk. Okey. Jadi inilah apa yang hari ini awak belajar, cara menyimpan bahan basah dan bahan kering supaya awak dapat gunakan ini. Awak boleh jalani kehidupan awak boleh tolong nanti awak balik belanja dari pasar, mak awak letakkanlah dekat dapur sekali. Dia awak dah tak payah letak. Saja awak boleh susunkan sekali. Sos letak dekat atas rak. Susu letak dekat atas rak. Tak pun telur letak dekat simpanan telur.
ayam letak dekat peti sejuk, sayur letak dalam peti sejuk, tomato dalam peti sejuk. Macam itulah. Dia awak nanti mak awak masuk dapur, wah dah siap. Kan. Jadi dalam masa yang sama awak boleh membantu mak awak untuk menyusun makanan di tempat yang betul. Jadi itu sajalah pelajaran kita hari ini. Semoga ia yang bermanfaat buat diri awak. Yang penting sekarang ni ialah jaga diri, jaga kesihatan. Duduk rumah kalau tak ada urusan. Jadi semoga awak semua sentiasa bahagia di samping keluarga yang tercinta. Itu saja perjumpaan kita pada ini. Terima kasih dan serta ikhlas. Semoga semua ini akan memberikan impak yang baik ke dalam diri awak. InsyaAllah kita jumpa lagi di kelas minggu hadapan. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.